tahun kita dah hidup, berapa kali PDRM call kita? Berapa kali lembaga hasil call kita? Tak pernah. So, kenapa nak call? Saya sendiri adalah seorang, kerana saya bekerja sebagai kakitangan awam. Saya sendiri adalah seorang yang pembayar cukai yang tega. Daripada tahun 94 saya dah mula bayar cukai. Sehingga sekarang saya bayar cukai. Tak pernah pun lembaga hasil perlu call saya mengatakan Encik Zul, cukai Encik Zul tahun lepas bayar tak cukup. Tak ada. Habis-habis mereka akan hantar surat kepada kita maklumkan cukai. So, terima phone call mengatakan daripada pihak polis contohnya, jangan percaya. Jangan percaya. Jika nak percaya pun, mintalah nama dia, pangkat dia, cawangan yang dia bekerja. Kemudian counter back. Call balik tempat yang dikatakan tu bekerja, tanya adakah orang yang bernama sekian-sekian. Sebab pihak polis kalau nak call penjenayah untuk menangkap dia, takkan berlaku sebab dia akan lari. Kan? Itu yang saya tengok TV. Polis mana ada call pihak yang bersalah. Polis akan terus pergi cari pihak bersalah. So kalau orang mengatakan, dia call kita mengatakan kita melakukan kesalahan-kesalahan ni, itu bukan polis lah. Itu adalah scammer lah. So kadang-kadang orang yang kena scam begini, orang yang seorang warga negara yang sangat baik. Okay? Tidak pernah berurusan dengan polis, tidak pernah melakukan kesalahan dalam jenayah, hatta disaman pun tak pernah. Tapi tiba-tiba dia dihubungi mengatakan pihak polis, dia akan takut. Scammer ni untuk scam kita, dia perlukan timbulkan rasa takut pada kita. Untuk scam kita. Apabila dah timbul rasa takut, dia boleh pegang kita untuk dengar cakap dia. Tu terpulang pada diri sendiri sebenarnya. Kalau pihak berkuasa call kita, sebaik-baiknya kita maklum orang yang paling rapat dengan kita. Supaya kita dapat pandangan yang berbeza daripada apa yang kita fikir, yang kita dengar, apa yang orang yang menghubungi kita cakap. So, kena hati-hati lah. Tuan-tuan dan puan, para penonton, ingat hati-hati walaupun skamer menghubungi anda. Baik Arina, kita teruskan dengan segmen seterusnya Arina. Okey, baiklah, kita teruskan dengan segmen seterusnya, segmen informasi segenap ruang. Okey, baiklah tuan. Tadi kita dah mengulas sedikit sebanyak, bertanyakan soalan berkenaan dengan penipuan dalam talian. Jadi kita nak bermain sedikit, nak mengurangkan tekanan kepada para penonton. Sebab berita isu ni adalah isu yang menarik. Okey, bersama saya di sini kita ada papan tentang jenis kes penipuan. Okey, kita ada 6 pilihan dekat sini tuan. Okey, tuan boleh buka satu untuk ulas berkenaan isu topik berkenaan. Ini bukan scam Bukan, ini bukan scammer. Okey, nombor 3 dicabut iaitu pinjaman tidak wujud. Silakan tuan. Okey, ini yang seperti mana yang saya beri terang tadi ya. Orang yang terdesak perkara kes pinjaman tak wujud ni paling tinggi dilaporkan kepada pihak kami orang ketika pandemik COVID. Apabila orang tak ada bekerja, kena buang kerja, so orang perlukan duit. Jadi untuk membuat pinjaman di luar memang tak boleh nak buat pinjaman di luar. Jadi mereka mula mengakses kepada media sosial mencari wakil-wakil syarikat yang boleh buat pinjaman secara online. Jadi mangsa-mangsa pinjaman tak wujud ada di antara mangsa yang memang dah tak ada duit untuk melangsungkan hidup harian, tapi terpaksa meminjam dengan kawan untuk memberi kepada scammer dengan alasan belum membayar kos surat perjanjian, stamp, duty stamp. So dia perlu bayar pinjaman tu. Kebanyakannya adalah jadi scammer. Kita jangan rasa kita tengok iklan tu mengatakan, bila kita rujuk kepada KPKT, Kementerian Perumahan, mengatakan syarikat tu berdaftar bersama dengan berlesen, tapi itu adalah iklan yang di-crop, yang digunakan oleh scammer. Jika syarikat sebenar berdaftar pun, kita sepatutnya perlu menghubungi syarikat tu, bukan menghubungi orang yang kita tak tahu siapa yang kita berhubung. Tiba-tiba ada dealer di Dengan tengah. siapa kita deal sebenarnya. Sepatutnya kita kena berhubung. Kalau ikut undang-undang memang tidak boleh memberi pinjaman di luar premis dia. Perlu melakukan segala urusan berlakukan di dalam premis syarikat yang memberi pinjaman. Betul tuan. Dan kadang-kadang itulah di media sosial ada yang menggunakan gambar-gambar figura-figura, ustaz-ustaz dan sebagainya. Jadi betul. Itu menjadi orang kita ni macam orang kita Melayu kan. Bila dengar patuh syariah aja, percayalah. Betul lah.
Sedangkan buat pinjaman dengan syarikat tak berdaftar tu, ialah mungkin dari segi agamanya mungkinlah sesuatu yang kita tu kurang faham, tapi dari segi undang-undangnya benda tu tak betul. Kan, benda tu tak betul, tapi kita yang sebagai peminjam membenarkan memberi peluang untuk dia menipu kita. Kenapa kita nak meminjam wang kepada satu syarikat? Kita perlu membuat pembayaran dulu. Pelik. Kita nak pinjam kan? Kita nak pinjam, sebenarnya kita perlukan duit yang kita nak pinjam. Kita kena keluar dulu. Keluar kos. Kan? Kenapa kita kena keluar kos untuk bayar? Bermacam-macam perkara. Yang benda yang kadang-kadang kami orang pun terfikir-fikir. Contohnya scoring tak capai. Dia scammer dia mengatakan duit ni tak boleh release, tak boleh diberi pada kamu lagi kerana scoring kamu tak capai. Scoring apa yang dia nak? Kita nak duit daripada dia. Sekarang ni dia minta kita nak bagi duit dengan dia. So sesuatu yang kadang-kadang orang, bila orang terdesak sangat ni, dia punya pemikiran tu, pertimbangan tu dia dah kurang. Sangat-sangat kurang lah. Kan? Kalau kurang tu mungkin tak kena tipu lagi. Mungkin dia rasa aku stop lah, ini benda penipu. Tapi kalau betul-betul kurang lah pemikiran dia tu, memang dia akan kena pinjaman tak wujud lah. Kita panggil PTW, pinjaman tak wujud. Dia corak macam beri pinjam, tapi sebenarnya dia bukan memberi pinjam, dia adalah scam. Kena bagi duit dulu. Bagi duit. Kalau bagi duit dulu tu bukan syarikat yang beri pinjam. dah peliciknya mereka ni ya. Okey, baiklah tuan. Seterusnya tuan boleh cover lagi satu. Bonam ya. Phishing atau link. Phishing atau link ni biasa lah kita dapat. Sekarang ni kerajaan ada polisi barulah yang mana-mana syarikat yang mengiklankan apa-apa dia tak boleh mendata hantar link melalui SMS. Tidak dibenarkan. Sebelum ni kerajaan benarkan apabila banyak link-link yang dihantar melalui SMS adalah link-link yang phishing lah. Phishing ni macam kita mancing. Okey. Ada umpan kita tak tahu dapat. Okey, saya contohnya. Saya akan buat link. Saya akan buat Google Form. Saya nakkan data berkaitan dengan perbankan orang awam, mangsa. Saya nak dapat data. So, saya akan hantar satu SMS. Contoh, hantar SMS. Ada link di situ. Kamu dikendaki update online banking kamu. Ini daripada pihak bank bala-bala. Hantar. Okey? Hantar. Kita akan, saya sebagai scammer akan burst benda ni. Akan hantar sebanyak yang boleh saya hantar. Betul tak? Dalam banyak-banyak tu, takkan satu orang pun ada yang bermasalah tentang online banking dia. Kan? Pagi tadi aku nak login, tak boleh. Tiba-tiba ada satu SMS datang daripada bank katakan, perlu update. Patutlah aku pagi tadi tak boleh nak login. Dia pun update. Dia akan isi Google Form semua tu. Jadi bila dah release password, itu phishing lah, pancing. Maksudnya dalam kolam tu ada ikan, kita pancing. Kita tak tahu apa ikan berat. Tapi kita tahu ada ikan dalam tu. Macam tu lah, phishing. So phishing ni biasa kita dapat. Terutama apabila orang hantar dalam WhatsApp macam tu kan. Hantar link. Apa-apa link, tapi cerita di atas tak ada berkaitan apa pun dengan link tu, tapi kita baca link tu di bawah melibatkan kewangan. Cerita di atas melibatkan percutian. Tapi kita pun aku pun nak tahulah apa kewangan ni. Kita tekan link. Tekan link. Kes-kes macam ni pun saya juga pernah dapat SMS melalui Telegram. Ada satu. Ya, betul. Ini pun ikut peredaran, ikut trend semasa. Sekarang ni mungkin akan, sebelum ni ada e-Citra berkaitan K2SP. Link ni banyak. Maknanya orang nak keluarkan orang nak keluarkan duit K2SP nak perlu pergi K2SP sebenarnya. Tapi sebab ada link cerita, ini lagi mudah. So dia tekan, dia kena isi sesuatu dalam tu, termasuk butir-butir ataupun berkaitan dengan akaun dia. Itu yang dikenaki oleh scammer. Dia boleh ambil alih kita punya akaun bank. Tapi dengan satu syarat. Kalau bank hantar OTP tu akan hantar ke nombor telefon yang didaftarkan atas akaun tu. Maksudnya mangsa sendiri akan dapat OTP. Ya, handphone kita. Scammer akan call mangsa tu dengan alasan lain pula. Untuk dapatkan nombor OTP tu. Sebab nombor OTP kalau tak silap saya 3 minit dia bagi peluang kepada kita kan. So mangsa tu akan dihubungi oleh scammer sebab dia nak ambil alih akaun tu, dia perlukan OTP tadi. Nak buat transfer apa semua, dia perlu OTP. Jadi mangsa pun akan dihubungi oleh scammer untuk dapatkan OTP. Itu berkaitan dengan phishing, Arina ya. Dan juga PTW.
Okey, nampaknya kita dah ada dua jenis kes yang agak menarik untuk Chang.